Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala bertemu kita dalam sesi majlis ilmu dalam hadis yang kedua dalam membincangkan berkaitan tentang Islam, iman dan Islam. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya akan terus terjemahkan dalam bahasa Rumi kerana bahasa Arab ni agak terlalu panjang. Jadi insya-Allah sama-sama kita dengarkan. Daripada Umar radhiyallahu an, juga beliau berkata, maksudnya ketika kami berada di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Tidak kelihatan padanya tanda perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Sehinggalah dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu merapatkan kedua lututnya kepada lutut baginda lalu berkata, "Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji jika mampu. Kemudian dia berkata, anda berkata benar. Kami heran. Dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, ceritakan kepadaku tentang iman. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian dia berkata, anda berkata benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahuku kepada tentang ihsan. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata lagi, beritahuku kepada tentang hari kiamat, bila ia akan berlaku. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya dan jika engkau melihat pengembala kambing yang berkaki ayam, tidak berpakaian dan miskin, kemudian berlumba-lumba meninggikan bangunan. Kemudian orang itu berlalu dan aku, Umar radhiyallahu an, membisu beberapa lama. Kemudian baginda bertanya, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu tadi? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda bersabda, dialah Jibril alaihissalam yang datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu. Riwayat Muslim. Hadis dari riwayat Muslim, dan di antara pengajaran hadis yang kita dapat belajar, yang kita dapat pelajari di sini tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah ianya berkaitan tentang agama Islam adalah agama yang datang daripada Allah. Oleh itu ia dipanggil agama samawi atau bersifat rabbani, iaitu bersumberkan wahyu dari langit yang diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ia bukanlah agama ciptaan akal manusia yang cetek. Ia adalah kerana ia amat sesuai untuk seluruh umat manusia di setiap tempat dan zaman. Hadis ini menerangkan 3 tonggak agama, iaitu rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Rukun Islam 5 perkara, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan sembahyang 5 waktu, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan haji di Baitul Haram. Rukun iman 6 perkara, iaitu percaya atau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat dan beriman dengan qadar baik dan buruk datang daripada Allah. Kesempurnaan seorang mukmin akan tercapai bila ia menunaikan segala rukun Islam, menyempurnakan tuntutan rukun iman dan sifat ihsan. Islam tidak sempurna kalau ia diambil dari segi zahir saja, atau batin saja, atau aspek kerohanian semata-mata. Kesempurnaan Islam hanya akan terselah apabila diamalkan keseluruhannya. Ilmu dalam Islam mesti dipelajari secara berguru dan berdasarkan panduan yang betul. Ilmu agama tidak boleh dipelajari melalui mimpi dan sebagainya. Seorang murid mestilah mempunyai adab-adab yang tinggi sebagaimana beradabnya Jibril ketika datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya beberapa soalan agama. Demikian juga seorang guru mestilah mempunyai adab yang tinggi. Dia sewajibnya hanya mengajar atau menjawab soalan yang diketahui dan meninggalkan apa yang tidak tahu. Itu adalah tanda wara' para ulama dan orang yang berilmu. Hari kiamat adalah peristiwa yang besar yang menjadi salah satu rukun iman. Tiada seorang manusia pun yang tahu bila ianya akan berlaku, walaupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ia adalah sebahagian daripada ilmu ghaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang mengaku tahu bila berlakunya kiamat atau mengetahui ilmu ghaib, maka dia adalah seorang yang penipu besar. Walaupun tarikh kiamat tidak diketahui, namun ada beberapa tanda yang menunjukkan ia hampir tiba. Antaranya terjadinya peristiwa seorang ibu melahirkan tuannya atau bosnya sendiri yang menjadikan hamba kepada anaknya. Di akhir zaman juga berlaku peristiwa si miskin yang papa merempat tiba-tiba bertukar menjadi hartawan yang kaya raya, yang menjadi salah satu contoh juga tanda-tanda hari kiamat. Dan beberapa contoh yang lain juga dalam kitab-kitab hadis 40 peristiwa akhir zaman. Dan nanti insya-Allah kita akan bincangkan bersama nanti. InsyaAllah. Jadi, sedikit kita dapat berbincang pada muzakarah kita 10 minit ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu pengajaran dan pengiktibaran bagi kita semua untuk kita terus mencapai matlamat kita yang sebenar, iaitu berjaya, gemilang dan cemerlang di dunia dan akhirat. InsyaAllah kita akhir majlis kita dengan tasbih kifarah dengan surah Al-As. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وداوم على الذكر غنيا حقيقة فكن زاغنا فطبعوا لطبعه يشركوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.